Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan dengan keadaan, dengan taufiknya, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan kita sihat insya-Allah, walaupun mungkin kita tidaklah sebahagian kita mungkin tidaklah sihat sangat tapi alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk bersama. Jadi pada malam ini tuan-tuan, tajuk yang saya diberikan pada hari ini adalah satu tajuk yang amat penting sebagai kita nak ulang kaji dan sebagai kita mukadimah kepada perjalanan kita untuk kita menemui Allah, untuk kita mencari Allah dalam kehidupan kita insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, pada semua mereka yang mengikuti ajaran dia, yang mengikuti sunnah dia sehinggalah ke akhir zaman insya-Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu. Belumkah datang alam ya'ni allazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang pada waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya, untuk mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dia bertanya kepada kita. Bertanya kepada kita, dah sampai ke belum untuk kita sama-sama tunduk kepada Allah, hati kita sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sama-sama melihat bagaimana realiti, bagaimana suasana, bagaimana perkara yang sepatutnya ada kepada hati kita. Sebagai sepatutnya ada kepada jiwa-jiwa mereka yang sedang bergerak, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah kita nak mahu menggunakan satu tajuk, satu tema pada malam ini, iaitu carilah Allah. Carilah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai hamba-Ku, carilah aku. Wahai hamba-Ku, kata Allah, carilah aku.
nescaya engkau akan menjumpai aku. Kerana seandainya engkau menjumpaiku, maka engkau telah menjumpai segala-galanya, dan sekiranya engkau telah kehilangan aku, maka engkau telah kehilangan segala-galanya. Maka aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya. Al-Hadis riwayat Ibn Rajab dan Ibn Katsir dalam tafsirnya. Jadi di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, telah menyatakan kepada kita bagaimana perintah Allah untuk mencari Dia. Untuk mencari Allah. Dalam hidup ini kita kena mencari Allah Subhanahu wa taala sehingga berjumpa. Dan kalau kita telah berjumpa dengan Allah, maknanya kita telah berjumpa dengan, kita dah dapat segala-galanya. Dan kalau kita tidak berjumpa dengan Dia, kita telah kehilangan segala-galanya. Ya, sebab itulah daripada hadis ini kita ingin menyatakan bahawa tanda hidayah itu bersama dengan seseorang. Tanda petunjuk Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seseorang itu ialah apabila dia telah mula mencari Allah dalam hidup dia. Dalam hidup ni dia mencari Allah. Dia bukan hanya sekadar sembahyang, dia puasa, dia beribadah, dia melakukan apa yang Allah suruh, dia menjauhkan apa yang Allah larang. Tetapi yang lebih penting lagi ialah dia mencari Allah di dalam kehidupan dia. Maksudnya dengan sembahyang, dia cari Allah dengan solat dia, dia cari Allah dengan puasanya, dia cari Allah dengan ibadah-ibadah dia, dengan menjauhkan diri daripada larangan Allah, dia cari Allah. Maka hakikatnya bermulanya hidayah Allah. Hidayah yang hakiki, hidayah yang sebenar itu ialah bermula apabila manusia itu mula mencari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. Dia mencari Tuhan dia. Dan mencari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup itu sehinggalah apabila dia melihat dalam hatinya itu ada kekosongan, ada kita kata sakit, ada sesuatu yang tak kena dalam hati dia itu, dan dia pun mula mencari Tuhan dia, mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia telah bertemu dengan Allah, telah merasai adanya Tuhan, adanya Allah, maka lepas itu barulah dia bercari macam mana nak ibadah pada dia, macam mana nak menyembah dia. Maka di situlah dia akan bertemu dengan Islam. Dia akan bertemu dengan Islam. Ini sebenarnya. Tapi kita, kebanyakan daripada kita hari ini telah dapat Islam daripada lahir. Jadi kita ingat kita dah jumpa Allah, rupanya kita belum jumpa Allah lagi. Rupanya kita masih jauh daripada Allah. Kita masih lagi tak kenal Allah. Maka di sinilah pada malam ini kita nak relearn. Kita nak belajar semula. Bagaimana seorang yang beriman itu sepatutnya di dalam hatinya sebagai tanda bahawa dia adalah merupakan seorang yang mendapat hidayah Allah. Seorang yang mendapat petunjuk daripada Allah, terutamanya di akhir zaman ini, maka dia akan mencari Allah dalam kehidupan dia. Dia mencari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia. Dia mencari cara bagaimana cara nak beribadah kepada Allah, dan kemudian selepas itu dia akan mencari tidak lain hanya agama, hanya ibadah yang diterima oleh Allah ialah al-Islam, maka dia akan berjumpa dengan Islam. Dan sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, pada malam ni nombor satu sekali kita nak kena rasa bahawa hidup ini adalah satu pencarian. Hidup ini adalah satu perjalanan. Perjalanan yang hakikatnya bermula daripada hati yang hidup. Hati yang hidup dan hati yang bergerak. Jadi perjalanan hidup yang sebenar ini ialah perjalanan hati. Perjalanan hati yang bergerak. InsyaAllah kita akan buat satu tajuk nanti bagaimana kita bergerak. Perjalanan kita daripada alam sebelum rahim lagi, alam arwah, sampailah kita menuju kepada Allah. Jadi kita akan buat tajuk itu kemudian lah. Nak sebut kat sini kita adalah hidup adalah satu perjalanan bagaimana yang Allah gambar tadi, dan perjalanan itu ialah tugas kita itu ialah untuk mencari Allah sehingga kita boleh bertemu dengan dia. Dengan arti kata lain kita mempersaksikan wajah Allah, kita mempersaksikan Tuhan, Rabb dan ilah kita. Disebut musyahadah, sehinggalah kita dapat mempersaksikan. Sebab itulah dalam Islam, rukun Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Iaitu kita mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang lain melainkan Allah. La ilaha illallah. Dan musyahadah dari sudut hakikat perjalanan tadi, bagi hati tadi, bagi basirah kita, maka hati itu akan dapat menyaksikan, mempersaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bukan dengan mata kepala kita, insya-Allah. Jadi
kita nak sebut kat sini bahawa nak melihat Allah ini, kan, dia bukan dengan, dia ada 3 mata. Kita ada 3 mata. Yang pertama mata ni, mata yang kita tengok ni. Mata fizikal. Yang kedua mata akal yang menganalisa. Akal akan melihat, dia menganalisa, dia akan melihat sesuatu. Yang ketiga ialah mata hati, disebut basirah. Kita akan bincang basirah esok insya-Allah. Baik. Untuk kita nak melihat, kita mencari Allah itu, sehingga kita boleh musyahadah, kita boleh dapat melihat Allah dengan basirah kita. Dan apakah natijah daripada melihat Allah itu? Ialah kita akan merasai keagungan Allah. Jadi apabila kita mencari Allah, kita rasai keagungan Allah, kita merasai kekuasaan Allah, kita merasai kesempurnaan sifat-sifat Allah, af'al Allah yang maha mulia tadi, maka inilah yang terkandung dalam makna syahadah, makna kita mempersaksikan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang sering kita ulang-ulangkan dalam solat kita, dalam doa kita, kalimah syahadah itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita kena rasa bahawa syarat pertama untuk menjadi hamba Allah ialah kita nak kenal Allah. Itu syarat pertama. Jadi maknanya perkara inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang Islam hari ini. Mereka ingat bila dah semayang tu dah selesai. Bila dah puasa tu dah selesai. Bila dah buat ibadah dah selesai. Pergi haji, pergi umrah dah selesai. Tapi dia tak kenal Allah lagi. Dia tidak kenal Allah. Hati dia tak kenal Allah. Akal dia tak kenal Allah. Amal perbuatan dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia dah semayang, dah puasa. Dan inilah perkara yang telah dilangkau. Ini syarat yang pertama. Sebab tu bila kita mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah itu maksudnya bukan hanya sekadar dengan lidah kita la ilaha illallah, tetapi sebenarnya ialah dengan seluruh hati kita menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah, kesempurnaan af'al perbuatan Allah, kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya hakikat yang terkandung dalam maksud syahadah yang kita ucapkan, syahadah yang dimaksudkan di dalam Islam. Jadi syarat pertama ialah mengenal Allah. Dan mengenal Allah bukan hanya sekadar kita tahu dan sekadar kita ada ilmu, ada teori, tetapi yang lebih penting ialah rasa hati kita. Hati kita kenal Allah. Hati kita kenal Allah. Itu yang paling penting sekali. Hati kita kenal Allah sehingga jiwa kita merasai kenikmatan. Nikmat terikat dengan Allah. Rasa nikmat, rasa seronok terikat dengan Rabbul Jalil, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang digambarkan sebagai rukun kepada agama. Rukun agama ni dia ada 3, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Jadi nak sebut kat sini, inilah rukun yang melengkapi semua sekala. Iaitu kita dapat merasai keagungan Allah tadi, kenikmatan terikat dengan Allah tadi, maka inilah digambarkan sebagai al-Ihsan. Dan inilah akan membawa kepada pengabdian yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lawan kepada mencari Allah. Lawan kepada mencari Allah itu ialah mereka yang menjauhkan diri daripada Allah. Mereka yang lalai dan mereka yang mencari selain daripada Allah. Jadi dalam hidup manusia ni, lawan kepada mencari Allah, lawan kepada nak takarub dengan Allah, dekat dengan Allah, lawan untuk nak kenal Allah, nak musyahadah Allah tadi, ialah kita mencari yang lain daripada Allah. Dalam hidup ni kita cari yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari dunia. Maka apabila kita telah mencari sesuatu yang lain, maka kita tidak akan jumpa Allah. Allah akan hilang daripada hidup kita. Walaupun Allah itu ada, tapi dalam hidup kita dia hilang. Maka sembahyang kita hilang. Allah hilang dalam sembahyang. Allah hilang dalam puasa. Allah hilang dalam baca Quran. Allah hilang di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang digambarkan tadi. Lawan kepada mencari Allah Subhanahu Wa Taala itu lalai. Jadi apabila kita bermatlamatkan hidup kita dengan dunia, nak dapat dunia aja, nak dapat untung aja, nak dapat hidup sini senang aja, ataupun kita nak hidup selesa sahaja di atas muka bumi ini, maka bila kita merasakan itulah perkara yang kita cari dalam kehidupan kita ini, maka maknanya kita telah lalai dalam mencari Allah. Lalai di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita lalai, kita telah kehilangan. Apa jadi orang yang lalai ini? Apa jadi orang yang kehilangan ini? Dia akan sesat. Bila hati kita tidak mencari Allah dalam hidup ini, bila hati kita masih lagi mencari yang lain daripada Allah dalam hidup kita, berhajat kepada sesuatu yang lain daripada Allah, maka nombor 1, dia akan membawa kepada kesesatan. Kesesatan, dan kemudian yang kedua, dia akan membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Bukan saja binasa di dunia,
malahan juga akan binasa di akhirat. Binasa di dunia paling kurang, dia akan binasa ketika dia mendapat sakaratul maut. Binasa ketika mendapat sakaratul maut. Paling kurang. Seperti Fir'aun yang mati dalam keadaan tak pernah rasa susah. Tak pernah rasa sakit. Sehingga dia merasa diri dia Tuhan. Diri dia Tuhan. Dia rasa diri dia Tuhan. Padahal dia hanyalah makhluk. Akhirnya dia merasai kesakitan sakaratul maut. Itu kebinasaan yang pertama bagi dia lah. Bagi kita mungkin ada binasa-binasa yang lain. Baik. Sebab itulah apabila kita tidak mencari Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita mencari selain daripada Allah. Maka nombor satu, kita akan sesat. Nombor satu, kita sesat. Nombor dua, kita akan hancur. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, tajuk ni amat penting untuk kita kita faham sungguh-sungguh. Amat penting. Ini ada mungkin ada tiga siri untuk tajuk ini. Amat penting. Kerana ini merupakan titik bermulanya hidayah Allah. Titik bermulanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata yang disebut oleh Arif Billah Syekh Al-Habib Abu Bakar Nabi Muhammad Siqaf rahimahullah, dia kata apa? Dia kata biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Biar kita hilang sesuatu. Mungkin kesihatan kita, mungkin kemewahan kita, mungkin kekuatan kita, mungkin kita tak popular dah. Mungkin kita akan menghadapi kesusahan. Biarlah kita hilang sesuatu kerana Allah. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Maka di sinilah kita ingin melihat apabila kita telah lalai dalam kehidupan kita mencari Allah. Lalai untuk kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari selain daripada Allah. Maka kita akan kehilangan Allah. Dan apabila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Apakah maksud segala-galanya di sini? Segala-gala di sini ialah ada 5 perkara besar. 5 perkara besar. Ini kita buat muhasabah. Yang pertama sekali, kita akan kehilangan nikmat iman. Bila kita tidak mencari Allah dalam hidup kita, nikmat iman yang kita rasa akan hilang. Kalau kita dah rasa iman, kalau kita tak rasa iman lagi, kita tak cari Allah, tak jumpa-jumpa lah nikmat tu. Tak jumpa-jumpa. Hidup mengejar akhirat. Nikmat iman, salah satunya lah kenikmatan mengejar akhirat. Mengejar kehidupan yang sebenar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا إلى آخر. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Carilah kamu dari segala yang Allah anugerahkan kepada kamu, rezeki kita, kekuatan kita, kemuliaan kita, kehebatan kita, harta kita, pangkat kita, kerja kita, semua. Kesihatan kita. Carilah apa sahaja yang Allah anugerahkan pada kita ini untuk darul akhirah, untuk negara akhirat. Ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang Allah perintah pada kita. Ini maksudnya orang yang ada Allah bersama dia, yang mengenal Allah, yang mencari Allah, maka dia akan rasa nikmat mencari akhirat. Tetapi sekiranya kita tidak mencari Allah dalam hidup kita, mungkin kita mencari sesuatu, sembahyang, tapi sembahyang nak cari sesuatu, bukan cari Allah. Kita sembahyang supaya kita dapat dunia, contoh. Kita mengamal zikir. Kita baca surah Al-Ikhlas 500 kali sehari, semalam. Kita mengamalkan selawat 1000 kali. Supaya kita dapat dunia, dapat kekayaan. Supaya dapat dunia. Itu sebabnya. Maka pada ketika itu kita akan mencari dunia, bukan mencari Allah. Maka hilangnya Allah daripada kehidupan kita, nombor satu, kita akan hilang nikmat iman. Apakah kehilangan nikmat iman yang pertama? Nikmat iman yang pertama hilang ialah apabila kehidupan kita hanya sekitar dunia. Hilang nikmat mencari akhirat. Yang kita rasa nikmat nak cari dunia aja. Kita kerja untuk dunia kita, kita bergaul untuk dunia kita, networking jaringan untuk dunia kita, kita berdakwah untuk dunia, kita berjihad untuk dunia, kita buat semua untuk dunia. Maka hilanglah nikmat mengejar akhirat. Hilang nikmat mengejar akhirat. Maka apa yang berlaku pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita
antara ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah akan bagi masalah-masalah. Allah akan bagi kesusahan. Maka jadilah hidup kita itu tidak tenang. Jadi orang yang hilang nikmat iman, maka hidup dia akan hilang nikmat untuk mendapatkan akhirat, maka dia hilang nikmat untuk tenang. Dia tidak akan tenang. Susah untuk tenang. Terutamanya ketika diuji. Bila Allah uji kita, kita susah nak tenang. Susah nak tenang. Bila Allah SWT memberi masalah kepada kita, kita susah nak bersabar dengan masalah kita. Kemudian susah untuk kita bersyukur. Allah bagi nikmat kepada kita. Keseronokan, kesukaan. Apa makna nikmat ni? Nikmat ni maknanya segala yang bermanfaat dalam hidup kita, itu nikmat. Yang kita rasa manfaat dari kebaikan, itu nikmat. Maka apabila Allah berikan sesuatu yang manfaat pada kita, nak pergi kerja tak aksiden, nak makan tak sakit perut, nak tidur tak ada masalah, nyenyak tidur. Penat-penat letih boleh tidur. Ada orang penat letih tapi tak boleh tidur, kan? Ada orang begitu. Jadi apabila seseorang itu telah hilang Allah dalam hidup dia, maka dia akan hilang nikmat tadi, maka jadilah dia orang yang diberi oleh Allah nikmat iman tadi. Maka bila Allah bagi sesuatu nikmat dunia ini ataupun nikmat yang ada pada dia, maka dia tidak akan mudah bersyukur. Susah nak bersyukur pada Allah. Susah nak bersyukur pada Allah. Ini orang-orang yang telah kehilangan nikmat iman. Contohnya apa? Kita akan bincang satu tajuk nanti, fenomena lemah iman. Antaranya saya bacakan apa yang ditulis oleh Muhammad Salih Al-Munajjid, salah seorang ulama daripada Timur Tengah. Dia kata apa? Antara fenomena lemah iman, kita melakukan kedurhakaan dan dosa. Kita buat dosa, kita buat durhaka kepada Allah, kita rasa seronok, rasa tak ada masalah. Buat dosa tak ada masalah. Ni maknanya dah hilang nikmat iman. Nikmat iman dah hilang. Bila kita buat maksiat, kita rasa okey, tak ada apa. Itu nikmat iman dah hilang. Dah jadi nikmat dosa, nikmat maksiat. Ini maknanya hakikat daripada mana? Daripada kita tidak benar-benar mencari Allah. Dan kemudian yang kedua contohnya ialah kita tidak tekun dalam beribadah. Kita tidak tekun dalam beribadah. Dalam ibadah ni kan kita tidak boleh nak konsisten, tak boleh nak istiqamah. Tidak boleh kita nak ikhlas, susah. Kita tak rasa boleh nak tekun dalam ibadah. Kemudian antaranya ialah malas melakukan taat, malas melakukan taat. Dan kemudian adanya kekerasan. Kita rasa hati kita keras. Kita rasa hati kita keras. Kita rasa dada kita sesak. Tidak tenang. Mudah marah dan sebagainya. Jadi antara fenomena-fenomena lemahnya iman. Lemahnya iman apabila berlakunya kita kata perkara-perkara yang saya sebut tadi. Banyak lagi, nanti kita akan bincang yang tajuk tu. Yang saya sebut kat sini, nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak cari Allah dalam kehidupan kita, yang mana mencari Allah itulah bermulanya hidayah. Bermulanya perjalanan orang yang ingin mendapatkan hidayah Allah. Orang yang mendapat hidayah Allah ialah dia mula mencari Allah. Mencari Allah, mencari matlamat redha Allah. Mencari Allah ni maknanya mencari matlamat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari apa yang Allah suka. Apa yang Allah redha dalam hidup dia. Maka perkara yang pertama hilang ialah dia akan hilang rasa nikmat sehingga berlakulah kesusahan-kesusahan. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Contoh yang berlaku kepada salah seorang murabbi saya dulu, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Salah seorang guru saya lah, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah, dah meninggal dah. Dan dia ni adalah salah seorang yang saya rasakan contoh yang baik. Dia dah tua dah, umur dekat 90-an pada masa tu. Dan kemudian dia ni salah seorang ulama Mesir yang pernah ditahan oleh Jamal Abdul Nasir. Selama kurang lebih 11 tahun lebih dalam penjara. Diseksa teruk dalam penjara. Dan kemudian kita lihat bagaimana ketika dia diseksa, dia masih lagi boleh merasai keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, pada satu ketika dia diseksa teruk diseksa. Kuku dicabut, telinga dimasukkan cacing. Cacing masuk dalam telinga, cacing tu makan dia punya tu kan dalam ni. Darah-darah sampai pekak, dua-dua telinga dia pekak. Kemudian dia punya jantung dia tembak dengan elektrik. Jadi jantung dia tu terberhenti, jantung dia macam nak meletup. Kemudian dipukul. Jadi sakitan yang luar biasa. Daripada pagi sampai petang, sampai malam dia diseksa. Dan kemudian ketika dia keluar daripada bilik siksaan itu, dan menggigil-gigil, tangan dia berdarah-darah akibat kuku
tangan dicabut, kuku kaki dicabut. Kemudian sampai masuk ke dalam penjara tu. Dalam keadaan dia duk berzikir pada Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, duk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dia Mustafa Masyhur rahimallah, Syekh Mustafa Masyhur yang juga sama penjara dengan dia, menyatakan, wahai saudaraku, sahabatku, apakah engkau merasakan Allah melihat engkau ketika engkau diseksa? Maka dia kata, wahai sahabatku, alhamdulillah, engkau telah mengingatkan aku pada Allah. Sedangkan dia sedang duk berzikir pada Allah. Dia memang zikir ke Allah lah. Maka dia kata, dia rasa semua siksaan tadi tu, dia punya kuku kena cabut semua tu, dia rasa seperti apa? Seperti sejuk aja. Sejuk aja. Begitu juga dengan, saya nak gambarkan juga beberapa orang, para duat yang ada. Contohnya macam seorang Al-Fadhil Ustaz Dahlan. Salah seorang juga yang mendidik, merabi kami. Sebut kat sini bagaimana dakwah dia dalam keadaan sampai dia sakit, padahal badannya, tubuh badannya sakit, dia ada gout, dia ada macam-macam, sehingga pensan. Maknanya dia naik teksi daripada tempat dia berceramah, dia berprogram tu, sampai ke rumah dia tu. Sampai kat rumah tu bukan tertidur, dia pensan, sakit, menahan sakit. Sampai orang teksi tu terpaksa bangunkan dan sebagainya, pensan. Kenapa? Kerana dalam keadaan menahan sakit tu dia boleh rasa nikmat. Nikmat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya nak ceritakan contohnya Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali salah seorang pimpinan Mesir juga, pimpinan perempuan wanita, dia seksa teruk. Sehingga kan digambarkan dia dipukul macam laki-laki dan sebagainya. Sehingga akhir satu ketika, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit itu, dia dibawa masuk dalam satu bilik. Dalam satu bilik itu ada laki-laki yang ramai. Mungkin laki-laki itu nak memperkosa dia. Kemudian keluar tinggal seorang je laki-laki. Kemudian ada bersama anjing, beberapa ekor anjing yang garang, yang nampak seperti mahu makan dia. Mahu makan dia, mungkin anjing yang lapar. Menyalak. Akhirnya dia takut sangat. Kemudian anjing itu dia lepaskan pada dia. Anjing itu dilepaskan pada dia. Dia kata, aku yang aku tahu, aku hanya tutup mata aku, minta pada Allah. Selamatkan aku, selamat aku. Aku tak lepas daripada menyebut nama-nama Allah. Apalah zikir Asma' Husna tersebut, zikir Asma' tersebut. Tiba-tiba dia kata, bila aku buka mata aku, dapati anjing-anjing itu bergelimpangan di depan aku, mati. Mati, anjing-anjing itu bergelimpangan di depan aku, mati. Dan orang yang nak perkosa dia pun mati. Mati. Dia dalam keadaan dia ketakutan begitu. Jadi dia kata, bagaimana Allah menyelamatkan aku. Padahal pada ketika itu tidak ada sesuatu pun melainkan kuasa Allah sahaja dan semata-mata. Ini nak sebutkan bagaimana seorang yang merasa nikmat ketika bersama Allah. Walaupun dalam keadaan diseksa, diuji dengan berbagai-bagai, Allah bagikan pertolongan pada dia. Banyak kisah-kisah. Contohnya pejuang-pejuang Bosnia dulu, pejuang-pejuang di Afghanistan ketika Rusia masuk menyerang. Banyak cerita kisah-kisah mereka. Tetapi apabila mereka bersama Allah, mereka bertemu Allah. Maknanya mereka boleh menyaksikan musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, hati mereka dekat dengan Allah sehingga Allah datangkan kepada mereka kekuatan demi kekuatan. Dan inilah yang berlaku kepada orang-orang yang mencari Allah. Tetapi sekiranya kita tidak mencari Allah, maka nombor satu, kita akan hilang nikmat iman. Bukan hanya kita ketika kita diseksa, ketika kita diuji dengan musibah, dengan masalah, dengan kesusahan, kita akan rasa tak tenang, kita rasa gelisah. Tetapi dalam keadaan kita sembahyang pun kita gelisah. Dalam keadaan kita baca Quran pun kita gelisah. Apa tanda kita gelisah? Kita tak rasa tak seronok nak baca Quran. Kita rasa beban, berat sembahyang, berat nak bangun malam, berat nak berzikir. Ini semua adalah tanda-tanda nikmat iman telah mula hilang daripada kita. Ini adalah perkara yang pertama yang penting kita nak kena rasa. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita tidak mencari Allah, kita akan hilang nikmat ibadah. Yang kedua, nikmat ibadah. Kita akan hilang. Ini suatu yang dirasai oleh kebanyakan manusia yang mana Allah hijab nikmat ibadah dalam hidup dia. Dia sembahyang tapi tak rasa nikmat, tak rasa seronok. Dia berzikir tapi rasa keras hati dia. Dia baca Quran tapi tidak rasa, tak menyentuh apa-apa. Jadi hilangnya nikmat ibadah, maka sembahyangnya tidak khusyuk. Sembahyang tapi tidak boleh khusyuk. Sedekahnya tidak ikhlas. Sedekah tapi dia nak juga supaya sebut-sebut nama dia disebut, supaya orang terima kasih dekat dia. Bila dia dianiaya, bila orang buat aniaya dekat dia dengan izin Allah, maka dia akan marah pada orang tu dengan marah yang melampau.
Dan kemudian bukan sahaja dia marah dengan marah yang melampau, dia akan berdendam, dia akan berdengki dengan orang tersebut dan akhirnya mahu supaya orang itu binasa. Dan kemudian yang lain, kalau dia buat ibadah pun ada ujub dalamnya, yang merupakan berhala-berhala yang kita bincangkan sebelum ni. Ada ujub, ada riak, ada takbur. Jadi yang kedua, apabila kita tidak benar-benar mencari Allah, mencari redha Allah dalam hidup kita ini, maka Allah akan tarik nikmat ibadah. Nikmat untuk kita beribadah, nak semayang. Mungkin kita semayang lagi, tapi semayang kita dah tak rasa apa-apa, keras saja. Kosong. Mungkin kita baca Quran, dalam bulan Ramadan kita baca Quran seronok. Tetapi bila lepas bulan Ramadan dah mula lemah, rasa jauh agaknya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara. Maka seseorang apabila dia tidak beribadah, dia tidak boleh rasa nikmat beribadah kepada Allah, maka dia akan merasa nikmat beribadah kepada selain Allah. Maka ketika itu nafsu dia akan menguasai. Nafsu dia akan menguasai, manusia akan menguasai makhluk yang lain. Dia mula malas dan sebagainya. Ini adalah nombor dua, apabila hilang Allah dalam kehidupan kita, akan jadi hilang nikmat ibadah. Dan ini satu perkara yang bahaya. Kita boleh rasa benda ni. Yang ketiga, ialah apabila kita tidak mencari Allah dalam hidup kita. Kita tidak benar-benar mencari Allah dalam hidup kita. Sembahyang pun sebab kita nak dapat sesuatu, sebab kita sekadar nak melaksanakan tanggungjawab kita. Kita kata sembahyang ni wajib kena buat. Bukan benar-benar kerana nak berkomunikasi dengan Allah. Benar-benar nak merasai keagungan Allah, nak rokok, nak sujud kepada Allah. Benar-benar untuk menghayati tadi. Dan khusyuk dan khuduk kepada Allah SWT. Maka yang ketiga, akan hilang rasa nikmat hidup bersama Al-Quran. Yang ketiga, tuan-tuan, perkara yang akan hilang daripada orang yang tidak mahu mencari Allah. Dia akan hilang rasa nikmat dan hidup bersama Al-Quran. Maka Al-Quran itu, dia pun meringan-ringankan. Dia ringan-ringankan Al-Quran. Dia tak ambil berat tentang Al-Quran. Al-Quran ni dia kata nampak macam tak ada apalah. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Tengok pun tak apa, tak tengok pun tak apa. Faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Dia meringan-ringankan Al-Quran. Maka kalau dia membaca pun tidak merasai sentuhan. Dia tak rasa sentuhan kasih sayang Allah daripada Al-Quran. Dia tidak merasa amaran-amaran Allah daripada Al-Quran. Dia baca Al-Quran, Allah bagi amaran. Dia tak rasa itu amaran. Dia rasa, tak ada rasa apa-apa. Dan kemudian Allah SWT akan menjadikan hatinya keras. Keras kerana dia tidak menghidupkan, mencari Allah tadi. Hati dia keras. Maksudnya Quran dah tak boleh nak rasa apa-apa. Ini ada pada kita, tuan-tuan. Kita jauh daripada Quran. Kita kalau baca WhatsApp tu berjam pun tak apa. Kita kalau baca Facebook berjam pun tak apa. Twitter berjam pun tak apa. Instagram berjam. Kalau kita tengok movie Bollywood ke apa ke, 2-3 jam biasa, tak ada apa. Hilang 3 jam dalam hidup kita. Tengok cerita Hindustan. Kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Kita rasa seronok, nikmat. Kita rasa macam tidak ada apa, tidak, macam sekejap sangat, singkat sangat. Tetapi bila kita baca Quran, bila nak baca Quran, nak mendekati dengan Quran, hati kita rasa beban, rasa berat. Ini tanda-tanda bahawa kita telah kehilangan nikmat Al-Quran. Kenapa kita hilang nikmat Al-Quran? Rupanya dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam hidup kita, masih lagi belum nak mencari Allah. Belum nak mencari Allah dalam hidup kita. Kita hanya beramal sekadar kita mengikut arus saja. Hari ni arus orang buat sembahyang ramai-ramai, kita pun sembahyang ramai-ramai. Selawat ramai-ramai, selawat ramai-ramai. Kita sekadar kesedaran awam, tidak benar-benar membentuk, memimpin, membina, mengislah diri kita. Tidak benar-benar bertaubat, belum lagi. Kenapa? Kerana hakikat dalam hati kita ni tidak ada satu desakan, satu dorongan benar-benar nak mendapatkan redha Allah. Benar-benar nak mencari redha Allah. Benar-benar nak meletakkan Allah sebagai rayah, sebagai matlamat kehidupan kita. Ini Allah akan tarik satu-satu. Allah akan tarik satu-satu. Kemudian yang keempat, tuan-tuan rahmat Allah SWT, akan hilang saudara-saudara akhirat. Sahabat-sahabat akhirat akan hilang satu-satu. Kalau kita ada kawan pun, kawan yang bawa maksiat. Kawan yang melalaikan. Ataupun kehidupan kita melalaikan kawan-kawan kita pula. Kita hilang sahabat-sahabat akhirat. Akan melihat sahabat, kalau kita nak berkawan pun, kita akan melihat kawan-kawan kita tu dengan kacamata dollar and cents. Dengan kacamata wang, keuntungan, untung, rugi. Ada projek, tak ada projek. Tidak ada kita bersahabat, kita kasih kerana Allah. Kita bertemu kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah. Ini merupakan, kita kata, hilang nikmat bersahabat akhirat. Sahabat yang kita seronok,
sahabat-sahabat yang bersifat duniawi. Ini adalah tanda-tanda bahawa hati kita belum lagi mencari Allah. Maka Allah SWT masih lagi memberikan kita tanda-tanda ini. Tanda-tanda bahawa kita masih lagi bahaya hidup kita ni. Bayangkan tuan-tuan, apabila datang Al-Masih Dajjal, apabila datang fitnah Ad-Duhaimah, fitnah yang gelap gelita, habis kita. Habis kita. Sekarang ni pun sebenarnya tuan-tuan, dalam kajian-kajian saya mungkin saya akan dedahkanlah, tapi saya tak akan dedahkanlah ke FB ni. Saya akan dedahkan ketika kita bertemu lah. Contohnya bab Dajjal ni. Kita dah boleh agak lah siapa dia tuan-tuan. Tapi saya tak nak cakap lah. Tuan-tuan tanya pun belum tahu, belum masa lagi lah. Tapi boleh agak-agak lah siapa. Kita tengok nanti. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, Dajjal dan kawan-kawan dia dan tentera-tentera ini akan menjadi kawan-kawan kita. Akan menjadi sahabat kita. Akan menjadi orang yang rapat dengan kita. Sekiranya dalam hati kita tidak benar-benar ikhlas mahu mencari Allah. Untuk mendapatkan redha Allah. Kita belum lagi ada yang itu, maka Allah akan datangkan syaitan-syaitan yang berupa jin dan manusia. Untuk menjadi kawan-kawan kita. Maka ketika itulah kita akan lalai. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hilang Allah daripada hidup kita akan membawa hilangnya sahabat-sahabat akhirat. Sahabat yang akan membawa kepada kekuatan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kita sampai, sahabat-sahabat kita tu akan sayang pada kita, kasih pada kita. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita datang ziarah kita. Dia datang ziarah kita, kadang-kadang dia hantar mesej, Assalamualaikum. Kan kita nampak macam biasa je, Assalamualaikum, apa khabar, moga bahagia, contohlah. Dia doa kita gitu. Kita nampak macam biasa, kita apalah, tak ada mesej penting ni kan. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Rupa-rupanya kan dia doakan kita. Rupa-rupanya dia memberikan kepada kita penumpuan. Dia hantar, dia bagi salam, tanda dia sayang kita. Tanda dia sayang kita. Tapi kita tak rasa kasih sayang. Sahabat-sahabat orang yang soleh ni, yang sayang kat kita, kita tak rasa. Kita rasa macam, alah, mengada-ngada. Contoh kan. Kita tak rasa dia sayang kita. Ini bahaya tuan-tuan. Orang yang sayang pada kita, orang yang mendoakan kita di ketika kita tak ada. Di malam hari, ketika tahajud, ketika masa-masa tertentu dia teringat kita, dia pun doakan kita. Dia teringat kita dan masalah kita. Kita tahu dia ada masalah. Mesti ada masalah punya. Dia pun doakan masalah dia tadi. Contoh. Maka sahabat-sahabat ini Allah tarik satu-satu. Sekiranya kita tidak mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah akan hilang nikmat yang keempat ini, nikmat sahabat akhirat. Ini tuan-tuan satu perkara yang amat penting, terutama di akhir zaman. Kita berhajat kepada sahabat-sahabat yang saleh-salehah tadi. Yang kelima tuan-tuan, apabila kita tidak mencari Allah dalam hidup kita, maka Allah akan hilangkan nikmat untuk hidup bersama perjuangan Islam. Bersama perjuangan Islam. Maka kita ada Islam, tapi Islam kita sekadar kita maintain aja. Ataupun sekadar kita kata, tak apalah, cukuplah apa yang ada kat aku ni. Kita tidak berjuang bersama Islam. Sedangkan Allah perintahkan kita berjuang bersama Islam. Sebab tu tujuan kita dijadikannya ada dua tuan-tuan. Yang pertama sekali, supaya kita beribadah pada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan manusia, kata Allah. Tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia, melainkan supaya beribadah pada aku, berubudiah, menjadi hamba aku, kata Allah. Surah Az-Zariyat. Yang kedua, ialah Allah jadikan kita supaya kita menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan khalifah, untuk menjadikan orang yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan Al-Quran, menegakkan Islam. Allah nak menjadikan manusia ini supaya menegakkan kebenaran Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Itulah tujuan dijadikan Adam alaihissalam dan anak-anak Adam. Ini suratul Baqarah. Jadi kita lihat, tiba-tiba kita kata cukuplah Islam tertegak dalam diri kita. Kita kena tegakkan Islam dalam diri kita. Kita kena tegakkan Islam dalam diri keluarga kita, dalam masyarakat dan seterusnya seluruh dunia. Itulah nikmat sebenarnya. Tetapi apabila hilang Allah daripada kehidupan kita, maka pada ketika itu kita tak boleh nak tegakkan Islam. Kita menegakkan yang lain, ghairal Islam. Kita ada apa saja kita gunakan sekadar untuk nak nafsu kita sahaja. Ini
perkara yang menunjukkan bahawa Allah SWT telah mula mencabut nikmat Islam daripada kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita kena tahu bagaimana untuk kita nak mendapatkan semula nikmat-nikmat yang hilang tadi. Kita kena tahu. Baik. Seseorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah seseorang yang akan menyaksikan Allah dengan hatinya. Bermaknanya hati dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia akan bertemu dengan Allah. Ini nikmat yang paling besar, tuan. Bila kita mula mencari Allah. Allah akan memberikan kepada kita basirah hati. Yang mana hati itu akan bertemu dengan Allah. Dan apabila dia telah bertemu dengan Allah, dia telah bertemu dengan segala-galanya. Maknanya apabila dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berjumpa dengan cinta, sayang yang hakiki. Dia akan berjumpa dengan kecintaan yang sebenar. Maka dia akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan yang sebenar. Barulah dia boleh nak berkenalan dengan Allah, nak cinta Allah, nak sayang Allah. Barulah akan lahir ibadah yang benar. Daripada akidah yang benar. Daripada akidah yang benar akibat dia mencari Allah tadi. Jadi dalam perjalanan untuk kita mendampingi Allah itu, maka kita perlukan kepada orang-orang yang saleh. Pembimbing-pembimbing yang saleh dengan kejujuran hati yang ada pada mereka, sehingga mereka boleh membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan kepada bimbingan. Kita perlukan pada bimbingan, tuan-tuan. Sebab kita lihat di sini pada hari ini bagaimana banyaknya perkara-perkara yang menjadikan kita ni susah, menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Maka kemuncak kepada pembersihan jiwa, tazkiyah nafs, tazkiyatun nufus, kemuncaknya itu ialah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan basirah kita. Kita bertemu Allah dengan basirah, dengan pandangan mata hati kita. Maka apabila cahaya mata hati kita telah dibuka, dan apabila cahaya basirah kita telah dibuka, maka kita akan dapat mendekati Allah. Kita akan dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, tuan-tuan, pentingnya itu untuk kita nak memahami tentang mata hati kita. Kita penting nak memahami tentang mata hati kita. Dipanggil nazirul qalbi, pandangan hati. Pandangan hati. Ini betul basirah. Maka pandangan hati itulah yang akan membawa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan ini. Nazirul qalbi tadi, maka di sinilah kita nak kena faham bahawa daripada huraian para ulama kita ada 5 jenis basirah manusia ini. Manusia ni ada 5 jenis basirah. Ada 5 jenis basirah. Jadi daripada 5 jenis basirah itu, 2-nya adalah buruk dan 3 baik. 2-nya buruk dan 3 baik. Jadi tuan-tuan, contoh mata kita ni, mata kepala kita. Dia ada 3 mata, 3 jenis mata. Untuk melihat Allah ni ada 3 jenis mata yang kita boleh tengok, gunakan. Yang pertama ialah mata fizikal kita. Ni mata fizikal kita ni. Yang mata fizikal ni kita boleh melihat sesuatu makhluk, dan kita boleh melihat tentang Allah juga. Tetapi mata ni tidaklah sesuatu yang boleh merasai, sesuatu yang boleh faham, kita boleh nampak. Yang kedua dia mata akal kita. Akal kita bukan otak, akal. Akal kita dia boleh menganalisa. Dia boleh mengkaji. Dia boleh menganalisa sesuatu yang mana benar, yang mana tidak benar. Yang mana al-haq, yang mana batil. Dia boleh, akal kita, dia boleh menganalisa tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mata yang kedua. Dan mata yang ketiga disebut ialah basirah, mata hati. Jadi mata hati ini adalah mata yang akan dapat melihat wajah Allah. Akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Af'alnya, perbuatannya, sifatnya, namanya, zatnya, even zatnya. Iaitu mata hati yang disebut sebagai basirah. Jadi basirah ni ada 5. Macam mana kita kata mata kita ni. Mata kita ni ada mata yang sihat, boleh nampak, tak payah pakai cermin mata. Ada mata yang rabun, macam saya ni pakai cermin mata, terpaksa pakai cermin mata, kalau tak nampak, kelabu je. Ada mata yang terus tak nampak, buta. 3 jenis mata. Mata fizikal. Mata yang sihat, tak payah pakai cermin mata.
mata yang sakit, yang kelabu, katarak lah, rabun jauh, rabun dekat lah, dan mata yang buta, tak nampak langsung. Jadi mata fizikal terpecah 3. Dan mata hati basirah terpecah 5. Terpecah 5. 2 buruk, 2 daripadanya itu keburukan, buruk. Kalau basirah kita termasuk dalam 2 jenis ni, dia buruk, dia akan membawa kita kehancuran, kesesatan. Dan 3 lagi adalah baik. Baik maknanya dia tidaklah, dia ada peringkat-peringkat dia. Tapi daripada 3 mata ini, bila kita mengetahui tentang basirah, 3 basirah mata ini, maka kita cuba mendekatinya. Macam mana cara nak proses supaya mendapati 3 perkara, 3 basirah ini? InsyaAllah kita akan dapat menyaksikan af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Kita akan dapat menyaksikan keagungan Allah, kehebatan Allah, insyaAllah. Jadi saya rasa insyaAllah kita akan sambung besok tentang basirah. Tahap-tahap basirah manusia itu ada 5. Kita akan bincang besok insya-Allah. Dan daripada 5 perkara ni, yang mana satu kita miliki. Inilah kita mula nak masuk pada tajuk, nak melihat mata hati kita. Adakah mata hati kita ni buta, sakit, tak kenal Allah contohnya, sehingga kita gambarkan mata hati kita ini sebagai mata-mata sebagaimana orang-orang kafir, mata-mata yang tertutup, mata-mata yang rosak, mata yang tertutup dan sebagainya, ataupun mata yang bagaimana. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita sambung besok malam, Khamis malam insya-Allah. Kita sambung tentang basirah, pandangan mata hati, dan kita melihat daripada peringkat-peringkat itu di mana kita dan bagaimana mata hati kita yang ada itu mahu kita perbaiki prosesnya. Sehingga tuan-tuan kita jelas macam mana proses hati kita ni boleh benar-benar sampai musyahadah, sampai boleh benar-benar menyaksikan, mempersaksikan keagungan Allah, kemuliaan Allah, sehingga kita ambil balik, dapat semula nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat Al-Quran, nikmat hidup bersama sahabat akhirat, nikmat kita bersama Islam, perjuangan Islam. Apabila basirah kita telah mula jelas dan terang, maka ketika itu kita akan dapat kembali kepada kekuatan-kekuatan yang sepatutnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang al-mahdiyin, orang-orang yang mendapat hidayah Allah di atas di akhir zaman ini, insya-Allah. Insya-Allah kita sambung besok. Kita akan bincang tajuk peringkat-peringkat basirah dalam hati kita, sehingga daripada situ kita akan dapat melihat di mana kedudukan kita, macam mana nak proses. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, apa yang ada pada hari ini, maka saya nak simpulkan pada hari ini, marilah sama-sama kita mencari Allah dalam hidup kita. Apa maksud mencari Allah? Kita nak mencari redha Allah. Maknanya kalau kita sembahyang ni bukan sebab sembahyang ni sebab diwajibkan, memang Allah wajibkan dan memang kita kena buat. Bukan sebab nak pahala, memang Allah akan bagi pahala, tetapi sebab kita nak mendekati Allah, sebab kita nak merasai kebesaran Allah, nak menghadirkan hati kita. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak salah, tidak bersembahyang seseorang itu sekiranya hatinya tidak hadir. Maka kita nak menghadirkan hati kita. Kita nak mendekatkan lagi kita dengan perasaan ta'zim, mengagungkan Allah, perasaan khauf, kita nak merasa takut, segan, malu dengan Allah. Jadi kita nak benar-benar bila kita sembahyang, bukan nak pahala ni. Pahala memang Allah bagi dah, tapi kita nak dekat, maka kita pun mula fokus. Kita makan pun makan dalam rangka nak kenal Allah, nak cari Allah. Mari bila kita melihat makanan, maka ketika itu kita nampak ini rezeki daripada Allah. Kita pun baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita pun makan. Minum, kita nak melihat air kita tu, inilah daripada Allah. Kita pun baca bismillah, kita teguk alhamdulillah. Bismillah, kita teguk alhamdulillah. Jadi kita melihat segala yang ada, kita bukan hanya melihat makhluk, kita bukan hanya melihat dunia, maka kita nak melihat bagaimana cahaya Allah yang ada di atas setiap makhluk yang berada di depan kita. Tidak akan bergerak walaupun satu zarah, satu atom tidak akan bergerak melainkan dengan izin Allah. Tidak akan bergerak, tidak akan diam satu zarah melainkan dengan izin Allah. Jadi bila kita mula memahami hakikat ini, maka bila kita dah mula mendekat, mencari Allah dalam kehidupan kita, mencari kekuasaan Allah, mencari af'al Allah, mencari sifat Allah, mencari segala yang berkaitan dengan Allah yang menjadikan, yang maha berkuasa, yang maha sempurna tadi, maka barulah kita mula berjalan menuju kepada Allah. Inilah permulaan kepada hidayah Allah. Permulaan kepada al-mahdiyin apabila dia mula mencari Allah.
Maka mulalah dia nampak bila ketika dia dalam keadaan berdosa, dia mahu bertaubat pada Allah. Dia mahu bertaubat pada Allah. Dia buat dosa. Memang dia buat dosa. Tapi dia bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Baru dia rasa nak bertaubat. Bila dia mencari Allah. Dalam keadaan lemah, dia minta ampun kau. Contohnya, malam ni nak bangun malam. Tak larat nak bangun malam. Tak mampu, malas, letih dan macam-macam lah alasannya. Tapi kita dah tersedar, dah terbangun. Maka kita cakap, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku tak larat nak sembahyang macam mana orang lain. Ya Allah, aku tak larat nak zikir macam mana orang lain. Aku tak larat nak baca Quran. Ya Allah, aku hanya mampu baring. Aku hanya mampu zikir. Kita pun istighfar. Ya Allah, akunya lemah, Engkaulah yang kuat. Kuatkanlah aku, Ya Allah. Aku ni hina, Engkaulah yang mulia. Yang maha mulia, muliakanlah aku dengan kemuliaan-Mu, Ya Allah. Kita pun berdoa satu-satu. Nampak? Jadi maknanya orang yang mula mencari Allah, dalam kelemahan pun, dia rasa tenang sebab dia tahu Allah maha pengampun. Dia pun terus minta. Tapi bukanlah dia terus reda dengan kelemahan dia. Dia akan perbaikilah. Tetapi mula-mula dia sedar dulu dia lemah. Kalau hari ni kita tak sedar, kita dah bangun tidur. Dah bangun dah. Allah dah kejut dah kita. Allah kejut kita tu. Bangun tidur. Dah terbangun, dah tersedar. Dah pergi buang air semua, patah balik, tidur balik. Kita tahu. Patutnya kita boleh semayang, tapi kita tak semayang. Kalau orang yang tak cari Allah, maka dia tidur je. Tapi orang cari Allah, dia nak semayang, dia tak larat. Nak semayang, dia malas. Ataupun dia tak kuat. Maka dia pun minta ampun ke Allah. Ya Allah, malam ni aku mohon, aku minta izin. Ya Allah, aku istighfar saja. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian dia minta, Ya Allah, beri kekuatan pada aku. Baca doa ni tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Baca doa ni. Kalau kita malas, baca. Nanti Allah bagi kita kekuatan. Tengok tuan-tuan, cubalah. Allah bagi kekuatan. Jadi orang yang mencari Allah, ketika dia berdosa, dia bertaubat. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia dalam keadaan taat, dia rasa taufik daripada Allah. Maka dia rendahkan diri daripada Allah. Terima kasih Allah bagi aku taufik untuk beramal. Ketika dalam keadaan dia susah, dia boleh bersabar. Apa sahaja pun keadaan yang dihadapi sentiasa dalam ibadah. Kenapa? Sebab dia mencari Allah. Memang Allah bagi kita lemah. Ada masa kita lemah, ada masa kita kuat. Tapi dalam lemah kita beribadah. Dalam kuat kita beribadah. Dalam bermaksiat pun kita beribadah. Apa maksiat beribadah? Maksiat kita sedar, kita pun bertaubat pada Allah. Itu ibadah. Bertaubat itu ibadah. Maka dalam keadaan apa sahaja pun, seorang yang mencari Allah, maka dia akan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Kalau dia lemah, dia merangkak. Kalau dia kuat, dia berlari. Kalau dia tak larat, dia berzikir dengan lidah saja. Tak mampu nak semayang. Tapi dia nak cari Allah dalam hidup dia. Inilah pelajaran yang paling penting. Sebagai muqaddimah kepada Al-Mahdiyin. Muqaddimah kepada orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Hidup dia mencari Allah. Hidup dia mencari redha Allah. Maka ketika itulah Allah akan tolong dia insya-Allah. Baik, besok kita akan sambung tentang bagaimana hati kita ni, ada berapa jenis hati kita ni. Maksudnya bukan hati yang hati kita saja, kita nak tengok basirah. Macam mana hati kita ni nak melihat Allah. Hati yang boleh melihat Allah, basirah. Jadi hati yang melihat Allah ni ada 5 kategori. Kita akan bincang besok insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan dapat faham kedudukan diri kita. Kita ni sakit ke, kita ni rosak ke, kita ni sihat ke, kita ni kuat ke? Kita akan tahu besok. InsyaAllah, tuan-tuan, sebar-sebarkan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat meramaikan lagi mereka yang mendapat hidayah Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan sebab kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sampai-sampaikan pada yang lain.